اللهم صل وسلم على نور الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مسلمين ومسلمات رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi dalam pengajian kitab Al-Hikam pada hari malam ini, iaitu pada hari Rabu malam Khamis di Masjid An-Nur. Ya, para jemaah sekalian yang mengikuti program ini, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dia sembuhkan semua penyakit, dia kabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan dalam iman dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita pada minggu sudah, kita telah pun sampai di muka surat yang ke-76 daripada kitab Al-Hikam. Mereka yang ada kitab Al-Hikam ini, mereka bolehlah buka pada muka surat yang ke-76. Mereka yang tidak ada kitab ini, tidak mengapa, boleh ikuti pengajian ini seperti biasa. Dan demikian pula para jemaah yang mempunyai kitab yang baru, cetakan baru, mungkin agaknya muka suratnya 74 atau 75, begitulah ya, sebelum 76. Pokoknya kita telah sampai di kalam hikmah yang ke-55. Pada pelajaran kita lepas, kita telah dibicarakan tentang harus memilih kawan. Kawan yang bagaimana yang perlu kita pilih untuk menjadikan teman kita. Kerana kawan yang menjadi teman kita itu akan mempengaruhi diri kita. Kalaulah kita mendapatkan kawan yang baik, kawan ahli ibadat, kawan yang di mana membawa kita kepada taat pada Allah, maka kita pun akan menjadi serupa seperti itu juga. Kita pun akan menjadi ahli ibadat dan akan menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Manakala kalau kita dapat kawan yang membawa kita kepada dosa, yang lalai, yang tinggalkan taat pada Allah, akhir kita juga terpengaruh. Tetapi di sini maknanya kita berkawan tu kawan yang rapat, yang sahabat. Adapun kalau hanya teman di hadapan waktu kita bekerja di jalanan, sama sepejabat, itu tidak mengapa. Yalah, itu semua manusia. Apakah kita nak larikan diri pada mereka? Kita pun tak boleh larikan diri pada mereka. Kita hanya membuat hubungan yang baik sebagai sifat akhlak muslim, dan jangan kita buat perkara yang tak baik kepada mereka. Itulah dia dalam hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah tu kita jaga, dan hubungan kita dengan manusia tu kita jaga. Tetapi ada pun yang kita nak jadikan sebagai kawan rapat kita atau sahabat karib kita, hendaklah kita perhatikan jangan sampai kita tersalah pilih. Itulah sebabnya disebutkan dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalili falyanzur may yukhalil. Seseorang itu di atas agama kawannya, maka hendaklah dia lihat siapakah dia berkawan. Jadi begitulah dia, kita kena berhati-hati. Kerana kadang-kadang kawan itu dia akan membawa kita ke syurga, dan kawan itu juga akan membawa kita ke neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang berkasih sayang di dunia ini akan di hari akhirat menjadi musuh
melainkan orang yang bertakwa. Bagaimana menjadi musuh? Iaitu pada hari ini kita berkawan, tapi kawan kita dengan orang yang jelek, yang buruk akhlaknya, dan demikian juga orang yang membuat dosa dan maksiat. Besok nanti di hari akhirat, kalaulah kita tidak pengaruh dengan dia, kita terus dengan taat kita, namun dia akan menjadikan kita musuh padanya. Bagaimana? Dia pun akan menarik kita ke dalam neraka. Ya Allah, ini kawan aku, dia melihat aku tak salat, dia melihat aku membuka aurat, dia melihat aku membuat dosa dan maksiat, tapi tak satu patah kata pun dia nasihat kepadaku. Hari ini ya Allah, kau tuntut agar dia sama-sama aku dalam neraka. Macam tu, na'udzubillah min zalik. Illal muttaqin, melainkan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dapatkan kawan yang bertakwa, kawan yang baik, kawan yang membawa pada taat, besok dia pula akan menarik kita ke syurga. Ya Allah, ini kawan aku, dia sama-sama aku pergi belajar, dia sama-sama aku bersolat jemaah, dia bersama-sama aku mengikuti pengajian. Ya Allah, aku nak dia sama-sama aku dalam syurga. Alhamdulillah, kita pun tompang-tompanglah, dapatlah dia membawa kita ke syurga. Itulah sebabnya kita nak kat dunia ni carilah kawannya yang boleh membawa kita ke syurga, kawan yang ahli ibadat dan taat. Setelah daripada penerangan daripada pelajaran yang minggu lepas, iaitu masalah memilih kawan dan juga berhati-hati kerana kawan itu juga boleh membawa kita kebaikan atau kerosakan, maka Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala memasuki dalam kalam hikmah yang ke-55 dengan dia mengatakan, iaitu berkata Al-Imam Ibn Athaillah, guru kita, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat atasnya dan memberikan keberkahan ilmu kepada kita, dan demikian juga semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat tuan penterjemah kitab ini dan juga merahmati rohnya dan juga melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Kepada dua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkata Imam Ibn Athaillah Iskandari, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain amin. Kalam hikmah yang ke-55, ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Artinya, tidak dapat dianggap kecil, tidak dapat dianggap sedikit amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dapat dianggap banyak amal yang dilakukan oleh seorang yang tidak ikhlas. Ya, jadi sini para jemaah sekalian, kalam hikmah yang pendek ini mempunyai maksud yang sangat dalam. Kita ni bila beramal, sudah menjadi kebiasaan kita mengukur kepada banyaknya amalan itu. Bila kita bersedekah, kita mengukur pada banyaknya jumlah wang yang kita bersedekah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada rupa bentuknya, banyaknya amal dan sedekah tersebut. Kenapa? Kerana yang menjadi kayu ukurnya sebenarnya pertama sekali ialah hati kita. Inilah kayu ukur yang pertama. Sebab itu dalam sepatutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada rupa bentuk kamu dan harta kekayaan kamu. Allah Ta'ala tak pandang itu semua. Cantik ke, tak cantik ke, kaya ke, miskin, itu semua ciptaan Allah, kurniaan Allah. Allah tak pandang tu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat ialah hati kamu dan amalan kamu. Jadi hati inilah merupakan tempat telik yang pertama yang Allah Ta'ala jadikan kayu ukurnya untuk nak terima amalan seseorang hamba yang beramal. Jadi di sini kata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari bahawa jangan kita terpesona dengan kita punya ibadat yang banyak, dengan sedekah kita yang banyak, atau amal-amal kebaikan kita yang banyak. Kenapa? Kerana kita jangan terpesona itu ialah kita berkenal telik kepada hati kita. Allah Ta'ala melihat pada hati kita. Kalau ibadat kita itu banyak sekalipun seperti gunung Uhud,
Tetapi kalau sekiranya hati kita tu tidak bersih, tidak ikhlas, ada rasa riak, ada rasa ujub, ada rasa megah, ada rasa akulah lebih baik pada orang tak macam aku, maka ini sudah tidak ada nilai di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itulah di sini dalam kita beramal, kita kenalah bertanya pada diri kita. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apabila beliau ni nak beramal, dalam masa dia beramal dan sesudah beramal, sentiasa dia menilik kepada hatinya. Pertama sekali, kenapa aku nak beramal ini? Untuk apa aku beramal ini? Kerana Allah dikerjakan. Kalau bukan kerana Allah, maka ditinggalkan. Begitulah pula sedang dia beramal, dia pastikan sekali lagi, aku ni beramal untuk siapa ni? Dan setelah dia beramal, dia pastikan lagi, aku ni beramal untuk siapa? Masya Allah. Kenapa demikian? Kerana tak mustahil pada awal kita nak ibadat, maupun kita sembahyang atau sedekah, niat itu lillahi ta'ala. Tetapi setelah kita mula ibadat, umpamanya kita dah mula memberi sedekah, kita punya hati kita, syaitan sudah masuk, wah, engkau lah yang banyak beri sedekah, orang lain tak macam kau. Perasaan rasa ujub kita sudah ada, aku lebih banyak daripada orang lain. Ataupun kita sembahyang, tengah-tengah kita sembahyang, mula sembahyang tu kerana Allah Ta'ala, tapi tengah-tengah kita sembahyang ada orang datang ke rumah kita, kita pun malulah kalau orang tengok kita sembahyang tu tak sekuat mana seperti yang disangka. Jadi kita pun lambatkan sikit sembahyang kita, kita pun lambatkan sikit rokok dan sujud kita, kita pun lambatkan sikit kita punya doa kita. Wah, orang pun tengok aku ni ahli ibadat, aku ni khusyuk dalam salat. Padahal awal-awal tadi sudah niat dia kerana Allah, tapi pertengahannya tu sudah mula berubah. Ataupun kadang-kadang kita sudah dari awal sampai ke pertengahan sampai akhir kita pun dah selesai dalam ikhlas kita kepada Allah. Tetapi dalam lepas daripada kita beramal tu, kita pula merasa hati kita punya amalan ni lebih baik pada orang. Orang pun tak buat macam aku, orang pun tak bangun tahajud macam aku, orang pun tak baca Quran macam aku, orang pun tak sedekah banyak macam aku. Ini perasaan ujub sudah masuk dalam hati kita. Seperti kalau kita bersedekah, kita sedekah, kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah tu iaitu tangan kanan memberi, tangan kiri tak mengetahui. Baiklah kita sedekah tu dengan cara tersembunyi, orang pun tak tahu kita sedekah, bagus, Alhamdulillah. Tapi selepas kita bersedekah, kita pun rasa diri kita ni, aku sedekah ni, orang pun tak tahu, aku lebih baik sedekah aku ni daripada orang yang sedekah terang-terangan. Jadi ini perasaan ni sudah merasakan ujub. Ujub tu apa? Merasa heran pada diri dia boleh buat sesuatu amal yang orang lain tak boleh buat seperti dia. Maka dengan itulah dia merasakan ujub itu sudah rosak ibadat dia. Itulah sebab kenapa Iblis, na'udzubillah zalik, dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebelum dia takabur, dia ujub. Apa tu ujub? Makna perasaan diri dia tu lebih baik. Sebab tu apabila Allah Ta'ala bertanya kepada dia, wahai Iblis, ma manaka alla tasjuda is amartuk, kenapa kau tak sujud pada Adam tu ketika aku perintah pada engkau? Maka jawab Iblis, ana khairu minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik pada si Adam. Adam engkau jadikan aku daripada api, dan Adam kau jadikan daripada tanah. Jadi api dan tanah ni hebat lagi api. Orang takut tanah ni, maaflah, tempat kita pijak, tempat kita ludah, hina, kotor. Jadi Iblis merasa megah. Tapi dengan sebab apa? Pertama dia rasa ujub, dia rasa dia lebih baik. Apabila dia rasa dia lebih baik, ujub itu, maka timbullah sifat takabur. Sifat takabur itu sombong. Itulah sebabnya Allah Ta'ala katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau sujud dan dia takabur, sombong dia. Wa kana minal kafirin, maka dia daripada orang golongan kafir. Itu kenapa? Asal permulaannya dengan sifat ujub. Jadi di sini kita bila beramal para jemaah sekalian, kita berhati-hati. Pertama sekali kita cek hati kita. Amalan yang sedikit, yang ikhlas, itu lebih baik daripada amalan yang banyak, yang tidak ikhlas. Tetapi sebelum kita nak beramal, kita cekkan diri kita. Aku ni buat kenapa? Kerana Allah. Okey, kita buat kerana Allah. Bagus. Tapi di pertengahan jalan, jangan kita berpuas hati. Kita awas hati kita. Jangan sampai tergelincir hati kita kepada perasaan-perasaan nafsu syaitan. Nah, setelah daripada amal pun begitu juga. Kadang-kadang kita ni manusia, orang pun kata, wah, kau ni baguslah, kau sedekah, kau tolong orang.
Yang ni jawapan kita kadang-kadang tak adalah, sikit-sikit aja. Itu perkataan sikit-sikit tu kita merasakan diri kita pun ada buat baik. Padahal tak ada satu kebaikan kita tak ada. Habis yang kita buat ni semua itu Allah Ta'ala punya. Rezeki pun Allah Ta'ala punya. Yang ibadat kita pun Allah yang gerakkan. Kalau Allah tak gerakkan kita, kita tak diberi kekuatan, kesihatan, kita pun takkan dapat buatkan ibadat tersebut. Sebab tu di sini tak ada zero, nothing. Kita tak ada apa pun. Segala kebaikan semua ya hak milik Allah. Sebab tu kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya untuk aku beribadat, dan tak ada daya upaya untuk aku meninggalkan dosa dan maksiat illa billah, melainkan hanya dengan kehendak dan izin Allah SWT. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis yang riwayat mengatakan bahawa sedekah kamu, makna umat akhir zaman nanti, walaupun sebesar gunung Uhud, tidak akan dapat menyamai dengan sedekahnya sahabat aku walau sebesar setengah biji kurma. Kenapa? Sebab para sahabat ni Masya Allah, pilihan Allah Ta'ala. Mereka yang telah mendapatkan nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan wajah mereka, di hadapan tatapan mata mereka. Nur cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk dalam sanubari mereka, yang mencucikan hati-hati mereka menjadi hati yang suci, bersih, yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah para sahabat ini, mereka mendapat gelaran maqam radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab apakah mereka tu Allah Ta'ala rida? Kerana mereka rida dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian ya. Pentingnya bila kita lah beramal ni, pastikanlah hati kita tu kerana Allah Ta'ala. Bukan nak kira banyaknya, tapi nak kira hatinya yang ikhlas. Mungkin ada orang dia bawa harta dia bersedekah. Dengan sekarang keadaan COVID-19 ni, banyak pun orang bersedekah. Bagus, Alhamdulillah. Satu orang bersedekah dengan 10 ribu. Kemudian datang satu orang sedekah dengan hanya $10. $10 sikit lah. Ni 10 ribu dia ni bagus banyak. Tapi kalau kita lihat pula kepada apa kemampuan dia. Orang yang bagi 10 ribu tu, dia rasa hebat diri dia. Kerana apa? Wah, orang tahu lah, aku sedekah 10 ribu. Tetapi yang $10 ni, dia nak keluar sedekah pun dia tengok jangan ada orang tengok. Kenapa? Malu dia. Sebab sikit. Tapi dia lillahi ta'ala kesian. Kerana orang yang susah-susah ni tak ada apa nak makan. Tak apalah, $10 pun aku bagilah. Walaupun dia hanya gaji tak sampai $1,000. Dia mungkin keperluan dia tu mungkin $800, $900. Gaji dia pun tak cukup. Tapi kerana sifat kesian dia tu, dan dengan dia sembunyi-sembunyi tak mau orang nampak, kerana malu dia, $10 pun jadilah. Tetapi dia punya ikhlas tu lebih tinggi dan itu lebih besar di sisi Allah daripada yang keluar 10 ribu. Ustaz, kalau macam begitu, kita susah sedekah banyak-banyak lah. Bukan. Sedekah banyak lebih baik, tetapi hati tu nak dijaga. Pokok pangkalnya bukan masalah jumlahnya. Pokok pangkal masalah hati. Tapi kalau sekiranya kita ada kemampuannya lebih, maka lebihlah kita beri. Itulah yang terbaik sekali. Sebab lebih kita beri, siapa yang untung? Bukan orang untung. Kita nampak orang yang terima sedekah tu yang dapat keuntungan. Wah, untunglah orang dapat sedekah banyak. Bukan. Yang memberi sedekah itulah yang untung. Kenapa? Kerana ada orang nak terima sedekah dia, dan dengan orang terima sedekah dia, Allah mencucikan dosa-dosanya dan mengangkatkan darjatnya dan meletakkan dia dengan syurga. Subhanallah. Jadi sebenarnya orang yang bersedekah ni sepatutnya terima kasih kepada orang-orang miskin yang terima sedekah. Sebab tu di sini kita jangan pandang rendah pada orang yang susah. Sekarang orang yang ada kelaparan, kebuluran, yang tak dapat keluar pada rumah nak beli barang makan kerana keadaannya larangan perjalanan, dan kadang duit pun dah tak ada lah. Ya, dah tak ada kerana gaji pun tak ada. Tetapi kita bersedekah pada. Ini semua amal-amal kebajikan yang dituntut oleh agama. Sebenarnya dengan keadaan ini, ya Allah SWT jadikan keadaan seperti ini untuk nak mengajar kepada kita sifat belas kasihan, sifat untuk bermurah hati, sifat untuk kita mencari amal-amal untuk membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itulah sini kita apabila melihat penyakit-penyakit ini, jangan kita mencelanya, jangan kita mengatanya, kerana ini semua hikmah Allah Ta'ala. Walaupun kita mau mendengar beberapa teori-teori yang berbeza-beza, tapi pokok pangkalnya dia tak akan berlaku juga kalau dengan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, tumpahkan semua hasrat keinginanmu itu kepada usaha untuk diterimanya amal perbuatanmu. Sebab tidak dapat dianggap kecil sedikit amal perbuatan yang diterima oleh Allah. Jadi kalau sekiranya kita beramal,
kita usahakan, pastikan bahawa amal kita itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Tetapi di sini kita nak kata kita ikhlas susah. Bahkan tak boleh kita nak kata kita ikhlas. Oh, aku buat ni kerana Allah ni, aku buat ikhlas ni. Tak boleh. Kenapa? Sebab ikhlas ni satu perkara yang rahsia di sisi Allah. Satu masa seorang sahabat bertanya pada Nabi kita SAW, mahwal ikhlas? Apa tu ikhlas? Nabi SAW kata, nanti aku tanya pada malaikat Jibril. Ya Jibril, apa itu ikhlas? Jibril kata, nanti aku tanya kepada Allah SWT. Maka Jibril tanya, ya Allah, apa itu ikhlas? Maka Allah Ta'ala mengatakan, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku. Mana rahsia Allah? Kalau dah rahsia Allah, siapa yang tahu? Hanya Allah Ta'ala tahu. Wahabtuhu liman asya'. Aku akan memberikan kepada siapa yang aku hendak. Mana siapa yang Allah Ta'ala sayang, siapa yang Allah Ta'ala suka, dialah yang akan Allah Ta'ala campakkan ikhlas dalam hati dia. Jadi kita ni sekarang kita nak mengaku, ini ambillah hadiah saya ikhlas ni. Awak dah bila kata awak ikhlas, awak dah menunjuk. Menunjuk tu namanya riak. Jadi bila sudah riak, tak adalah lagi ikhlasnya. Habis Ustaz nak macam mana Ustaz? Saya buat ni betul-betul kerana Allah ni. Ya, kita kata, terimalah hadiahnya tak seberapa ni. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai amalan yang ikhlas. Itu saja. Panjang sangat nak cakap. Tak apalah. Kita bagi saja dalam hati kita. Ya Allah, terimalah ni sebagai amalan yang ikhlas. Itu saja. Tak payah kita nak buat pengakuan pada orang. Oh, saya buat ikhlas. Ambillah ni ikhlas, ni amal ni ikhlas. Tak payah. Itu sudah menunjukkan riak kita. Na'udzubillah. Habis kita dulu-dulu tak tahu macam mana Ustaz. Kalau dulu-dulu tak tahu, minta ampun sajalah pada Allah. Sebab kita pun manusia. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita minta ampunlah daripada Allah SWT. Sebab itulah di sini apabila kita beramal, kita usahakan supaya amal kita ikhlas. Tapi memang kadang-kadang syaitan datang menggoda kita dan mengganggu kita. Di tengah-tengah kita sembahyang Allah Akbar, memang kita ni buat kerana Allah. Memang kita baca pun dengan panjang atau sebagainya. Syaitan berkata, wah, engkau yang amalan ini orang semua tengok kau baguslah engkau sembahyang ni. Hati kita pun berlawan. Tidak, aku buat kerana Allah. Kemudian datang lagi cocok kita. Tidak, aku buat ni kerana Allah. Nah, ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Apabila kita duk bergaduh dengan syaitan dalam hati kita, dalam solat kita, apa yang kita dapat? Kita dapat kelalaian. Kita tak dapat tumpukan hati kita kepada Allah. Habis Ustaz macam mana ni, dia datang mengganggu kita, dia nak rosakkan amalan kita. Kita ignorekan dia, tinggalkan dia, jangan kita layan. Kita teruskan salat kita seperti mana yang kita lakukan daripada awal. Dan setelah salat kita berdoa, ya Allah, ampunkanlah aku tahu amalan aku ni tidak ada yang sempurna. Bahkan amalan aku penuh dengan riak, ujub dan sum'ah. Ampunkanlah aku. Jadikanlah amalan aku ni amalan ikhlas, mencari keridaan-Mu ya Allah. Dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah sedemikian. Sebab yang boleh memberikan hati kita ikhlas ialah Allah Ta'ala. Dan kita pun tak boleh buat pengakuan kita ikhlas. Jadi dengan sebab sini kita jangan layan gangguan-gangguan syaitan itu. Syaitan ni memang dia mempunyai bermacam-macam cara untuk nak merosakkan ibadat kita yang beramal. Sebelum semayang, selepas semayang, maka tengah-tengah semayang, begitulah dia. Sebab itulah di sini apabila amalan itu amalan yang sedikit, walaupun sedikit, yang penting diterima Allah, itu yang penting. Sebab itulah dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang yang bertakwa, orang yang ikhlas baginya dan tepat menurut ajarannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, amalan kita bilakah diterima oleh Allah Ta'ala? Apabila amalan itu dilakukan oleh orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ikhlas amalannya dan tepat mengikut syariat. Jadi dua perkara ini perlu dipenuhi untuk amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ikhlas dan mengikuti syariat. Kalau dia ikhlas tapi amalan dia tak betul, salah, semayang dia tak cukup syarat, tak cukup rukun, amalan tak diterima.
Sebab tu amalan kita, ibadat ini tak boleh kita hanya ikut-ikut orang saja. Mesti ada ilmu. Innamal fiqhu bitafaqquh wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu pelajaran itu dipelajari, ilmu itu dituntuti. Maknanya tak boleh kita ikut suka ke cara macam mana orang semayang, kita ikut-ikut. Kita buat tak, kita tak tahu. Apa kita buat ni rukun ke, sunat ke, ataupun membatalkan semayang ke, kita tak tahu. Sebab tu di sini kita kena belajar sembahyang. Nak puasa ni, kita nak dekat bulan puasa, kita belajar apa hukum puasa, rukun puasa sebagainya, dan seterusnya. Semua amal-amal ibadat. Begitulah juga disertakan dengan ikhlas. Kalau syariat dia cukup bagus, semua bagus, sembahyang bagus, rokok sujud bagus, bacaan bagus, tapi ikhlas tak ada, tak diterima oleh Allah Ta'ala juga. Jadi di sini Allah Ta'ala mengatakan hanya senya Allah menerima amalan daripada seorang hamba yang bertakwa. Jadi kita ni, ustaz kita ni bukan orang yang bertakwa. Memang betul, kita pun bukan orang sebenar-benar bertakwa. Tapi kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, kami tahu kami bukanlah daripada golongan orang yang bertakwa. Kami tahu banyak kami punya dosa, ya Allah. Kami tahu amalan kami pun banyak yang salah, ya Allah. Tapi kami memohon padamu, ya Allah. Kerana kalau Tuhan yang sangat luas rahmatnya, kalau Tuhan yang sangat belas kasihan kepada hamba-hambanya, Kau berikanlah kami kekuatan ikhlas dalam semua salat kami, dalam ibadat kami. Dan pimpinlah kami untuk memenuhi syariat-Mu seperti mana yang Kau telah tunjuk ajarkan kepada kami melalui Rasul-Mu dan melalui para alim-alim ulama-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-hamba yang bertakwa, ya Allah, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mohonlah kepada Allah, tapi pun dengan kena belajar juga. Ya, begitulah dia para jemaah. Sebab tu sebahagian alim-alim ulama mengata, kalau aku tahu satu sujud aku diterima oleh Allah, aku sudah merasa cukup untuk aku mati pada saat itu. Kenapa? Sebab kalau kita punya satu sujud, jangan kata 1000, satu sujud kita kalau diterima oleh Allah, makna kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Kalau sudah termasuk dalam golongan takwa, kalau masa itu aku mati, alhamdulillah, maknanya aku mati dalam golongan orang yang bertakwa. Itu yang dikatakan, Masya Allah. Itulah kata para alim ulama. Jadi sini bukan makna dengan banyaknya sembahyang atau ibadat. Memang banyak tu bagus, tapi dia punya penilaiannya bukan pada jumlahnya atau kuantitinya, tapi penilaiannya lah pada kualiti, kepada mutu ibadat tu dengan ikhlas dan dengan memenuhi syariat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang mengerti dan ikhlas, tidak rakus kepada dunia, lebih baik dari ibadat orang-orang ahli ibadat sepanjang malam. Satu orang alim yang ikhlas, yang jujur kepada Allah, dia punya ibadat 2 rakaat saja, lebih baik daripada ribuan rakaat yang dilakukan oleh seorang yang tidak ada keikhlasan dia pada Allah. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi penerimaan Allah tu bukan pada jumlah banyaknya ibadat kita, tapi pada nilai ibadat itu ialah ikhlas kepada Allah SWT. Ada juga dalam riwayat yang menyebutkan bahawa iblis tu sangat takut kepada seorang alim yang sedang beribadat, daripada tidak rasa bimbangnya iblis tu kepada orang-orang ahli ibadat yang banyak tapi yang jahil. Jahil tu maknanya yang jahil hatinya, yang tidak ada ikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Jadi satu orang alim ini yang ibadat ini, iblis rasa takut. Takutnya kenapa? Sebab orang alim ini dia punya ibadat, dia adalah sangat ikhlas pada Allah, lebih nilainya tinggi di sisi Allah daripada ribuan orang ahli ibadat tapi yang jahil hatinya, yang tidak ikhlas kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala bertanya kepada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi ni seorang ulama wali Allah pada zamannya. Mengapakah orang-orang itu kuat taat sampai sedemikian rupa banyaknya? Jawabnya, kerana mereka telah membersihkan hati mereka daripada cinta kepada dunia. Andai kata masih ada sedikit cinta dunia, tidak akan diterima dari mereka amal perbuatan itu.
Jadi di sini seorang yang bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darani juga seorang tabi'in. Ya, ada yang mengatakan tabi'in, Allahu alam. Jadi beliau ini melihat berjumpa kepada seorang wali Allah ini, Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf, kenapa orang ni banyak kuat ibadat? Jadi Syekh Ma'ruf menjawab, dia punya hati dia sudah bersih daripada dunia. Hati dia tulus ikhlas kepada Allah. Jadi di sini kita lihat, tadi Ustaz kata kalau orang ikhlas 2 rakaat pun dah cukup. Betul. Tetapi maksudnya di sini bukanlah kita nak memperbanyakkan ibadat itu dengan tanpa ikhlas. Ibadat tu kalau ada ikhlas, kalau lagi banyak, lagi bagus. Kenapa tuan-tuan? Ibaratnya orang yang berniaga. Orang yang berniaga ni, bilakah dia mula rajin buka kedai dia, bila perniagaan dia tu laris, maju, rajin dia, pagi-pagi dah buka, larut petang baru tutup. Kenapa? Banyak customer. Perniagaan dia maju, tiap-tiap hari orang ramai datang. Tapi bila peniaga tu menjadi malas nak buka kedai dia, bila dia tak ada customer, alah, aku pergi pagi-pagi pun bukan ada orang, nantilah tengah-tengah hari sikit. Alah, aku nak tunggu sampai petang pun bukan ada orang, alah, cepat-cepat tutup. Kenapa? Sebab peniaga dia tak maju. Jadi begitulah ahli ibadah yang diterima ibadatnya di sisi Allah. Kerana hatinya sudah bersih daripada cinta pada dunia. Dia bukan buat lagi kerana nak dapat nama, bukan dapat kemegahan, bukan dapat pujian. Tidak. Dia buat kerana Allah. Maka dia hati dia rasa sedap, enak, lazat, manis ibadat. Lepas satu semayang, satu semayang. Lepas satu semayang, satu semayang. Masya Allah. Tapi kalau orang yang, maaf kata, hati dia tu sudah tidak ada lazat, tak ada manis nak ibadat, dan hati dia pun tak ada ikhlas, malas nak ibadat. Maaf kata, bila semayang pun macam kena kejar hantu. Allah Akbar, Sami Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan kata semayang sunat, semayang fardu pun macam tu. Semayang sunat, kadang tak buat terus. Maaf tuan-tuan ya, bukan nak kata siapa, tapi itulah hakikatnya. Jadi di sini seorang ni bertanya kepada Syekh Ma'ruf, seorang wali Allah, kenapa orang tu kuat amal ibadat? Hati dia sudah tak ada lagi cinta pada dunia. Hati dia sudah masuk dah keikhlasan, cinta hanya pada Allah Ta'ala. Jadi bila cinta kepada Allah Ta'ala, dia akan rasa kemanisan dia dalam ibadat, maka kemanisan tu akan terus bawa nak salat lagi, nak salat lagi. Seperti mana seorang afdalut tabi'in, tabi'in yang paling mulia sekali, siapa dia? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Apa tu Uwais Al-Qarni buat? Setiap malam dia salat tahajud. Tapi salat tahajudnya sangat hebat, luar biasa. Kalau dia kata malam ini aku rokok, maka bila dia semayang, dia sampai berokok, dia rokok, tak angkat-angkat kepala dia. Sampailah dekat subuh, dia pun barulah komplitkan solat dia, sampailah dia pun beri salam. Dan kalau dia kata malam ini aku sujud, dia apabila dia solat, sampai bab sujud, dia sujud sampai dekat subuh. Kenapa lama-lama ni? Boleh ke? Boleh. Kita boleh memanjangkan rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li yang panjang tu ialah berdiri. Waktu kita baca ayat Quran, kita nak baca 1 juz, 2 juz, boleh. Dan rukun fi'li yang panjang juga ialah waktu kita rukuk. Dan rukun fi'li yang panjang lagi ialah waktu kita sujud. Jadi 3 rukun ini dinamakan rukun fi'li yang panjang, yang boleh kita panjangkan dia seberapa panjang yang kita kehendaki. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Bila kita sudah dapatkan kemanisan iman, kita akan dapatkan kesedapan, kelazatan dalam ibadat. Ya Allah, kurniakanlah kami kemanisan iman, kurniakanlah kami kemanisan dalam ibadat padamu, dan jadikan ibadat kami cari keridhaan-Mu ya Allah, bukan kerana sesuatu daripada urusan dunia. Dengan berkat Rasulullah SAW, Allahumma amin ya rabbal alamin. Seorang salih mengeluh kepada Abu Abdullah Al-Qurashi bahawa dia telah berbuat berbagai amal kebaikan, tapi belum dapat merasakan kelazatan amal kebaikan itu dalam hatinya. Jawab Abu Abdullah Al-Qurashi, kerana engkau masih memelihara puteri iblis, iaitu kesenangan dunia, dan lazimnya ayah itu selalu berziarah kepada puterinya. Masya Allah. Jadi ini seorang ahli ibadat, dan dia mengadu kepada seorang alim, iaitu seorang alim yang bernama Abu Abdullah Al-Qurashi. Aku ni dah banyak dah ibadat, lama dah ibadat, tapi tak rasa manis dalam hati. Inilah kelazatan amal ibadat ni, tak rasa dia. Astaghfirullahalazim, kenapa Tuan Syekh saya macam tu? Maka di sini jawabnya,
kerana engkau masih memelihara puteri iblis. Terkejut dia. Aku pelihara puteri iblis? Jadi puteri iblis tu apa dia? Kesenangan dunia. Hati dia ini masih cinta pada kesenangan dunia. Jadi oleh kerana hati itu masih cinta pada kesenangan dunia, walaupun dia ahli ibadat, tapi ibadat itu tak dapat merasakan kemanisan ibadat. Sebab apabila seseorang ayah yang ada anak puterinya selalu datang ziarah. Macam itulah bila kita memelihara puteri iblis, siapa yang datang ziarah? Iblis lah, pasal tu puteri pada iblis, dia akan sedang ziarah. Maknanya hati kita selalu diganggu oleh syaitan kerana kita punya hati masih penuh dengan cinta pada dunia Allah. Memang kita tak dapat nafikan hidup kita hari ini memang penuh dengan urusan dunia. Habis ustaz, kita nak hidup macam mana kalau kita tak dunia? Bukanlah makna kita tinggalkan kerja, tidak. Tapi oleh kerana dunia ini telah menarik fikiran kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya untuk dunia. Jadi kita punya hati sudah cenderung pada dunia, dan apabila kita Allahu Akbar, hati kita tidak rasakan kemanisan dalam kita berhadap pada Allah Ta'ala. Itu memang merupakan satu kerugian besar. Tapi memang dalam hadis Nabi ada menyebutkan, iaitu perkara yang pertama sekali yang akan dicabut daripada umat aku ini ialah khusyuk dalam solat. Beruntung bertuahlah mereka yang mendapat khusyuk dalam solat, kerana itu merupakan kurnia Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat khusyuk dalam solat. Kurniakanlah kami dapat rasakan kemanisan dalam ibadat. Buangkanlah dari hati kami kesifat cinta pada dunia dan sekalian perkara yang berbentuk keduniaan, ya Allah. Buangkanlah dan bersihkanlah hati kami, ya Allah. Cahayakanlah hati kami dengan nur ma'rifatmu, ya Rahman. Dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maka di sini sampailah kita pada muka surat yang berikutnya dengan kalam hikmah yang ke-56. Wallahu a'lam. Kita berhenti situlah saja tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi insya-Allah kalau panjang umur pada minggu hadapan kita akan menyambung lagi, ya, kita punya kuliah kita insya-Allah. Maaf sajalah kalau dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya. Dengan itu sama-samalah kita akhir yang baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.